Unit ladang 10 atau dikenali juga sebagai ladang bersepadu merupakan salah satu unit ladang di bawah tadbiran Laboratori Pengeluaran Tanaman Makanan Pintar Iklim UPN. Ia terbahagi kepada dua kawasan penyelidikan iaitu penyelidikan berasaskan tanaman padi dan penyelidikan penanaman secara vertikasi. Kedua-dua unit ini terletak di ladang 10 berhadapan Kolej Serumpu UPN. Unit ini menjalankan penyelidikan berkaitan pencarian varieti baru, pembiakbakaan tumbuhan, genetik tumbuhan, ketahanan penyakit dan penambahan hasil. Ladang bersepadu merangkumi 3 elemen pertama iaitu tanaman, ternakan dan perikanan. Ia termasuklah tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, ternakan buyuh dan juga ikan talipia, ikan patin dan ikan keli. Pelajar tahun 2 dari Fakulti Sains Biologi telah melawat kawasan di ladang 10 dan telah menanyakan beberapa soalan kepada Encik Hafiz bin Kamarudin selaku Pegawai Pertanian di Fakulti Pertanian UPM dan telah berkhidmat di fakulti tersebut selama 5 tahun. So hari ni saya nak interview Encik Hafiz sikit lah pasal ladang 10. Okay, boleh Encik Hafiz kenalkan diri, bagi latar belakang sikit and terangkan sikit lah kenaan dengan ladang 10. Okey, terima kasih. Nama saya Muhammad Hafiz bin Kamarudin. Saya pegawai pertanian di Fakulti Pertanian di mana saya dah berkhidmat di Fakulti Pertanian selama 5 tahun. Untuk di sini dipanggil ladang 10 atau dikenali sebagai ladang bersepadu. Kenapa dipanggil ladang bersepadu? Sebab di ladang ini melibatkan 3 elemen utama. Kita ada tanaman, kita ada ternakan, kita ada perikanan. Mana 3 elemen ni semua berada di ladang 10. So dipanggil ladang bersepadu. Untuk makluman, ladang 10 ni keluasannya sebanyak 10 ekar. Di mana pelbagai jenis tanaman ada seperti dusun, buah-buahan, kita ada ternakan kelulut, kita ada tanaman sayuran. Sayuran tu macam-macam lah. Ada sayuran berbuah, berdaun dan juga memanjat. Selain tu kita ada ternakan ikan kita ada ikan talapia, ikan keli, ikan patin yang kita ada ternak di sini. Dan juga ternakan kat sini kita sekarang ada ternakan puyuh. So ada beberapa ternakan dibuat, tapi di ladang 10 ni fokusnya kepada pengajaran dan juga penyelidikan. Untuk production kita kurang sebab kita memang di Fakulti Pertanian fokus kepada pengajaran penyelidikan lah, berbanding di Pusat Pertanian Putra dia fokus kepada production, pengeluaran. Jadi di sini lebih kepada untuk pelajar-pelajar untuk buat tanaman. Maknanya bila ada kelas PRT, kadang PRT 2009 wajib tu kan akan buat di sini, dan juga subjek-subjek lain lah di Fakulti Pertanian pun akan buat di sini. Selain tu ada berkaitan dengan research. Research kat sini kebanyakan fokus kepada kelulut. Kita ada padi dekat belakang dan juga kita ada ikan lah. So, di ladang 10 ni kita ada 3 varieti yang utama ditanamnya, iaitu MA, dipanggil MA lah, mangga tu 162, 128 dengan 131. Itu kod dia. Tapi di ladang 10 ni dia mau kepada pengeluaran mata tunas. Tujuannya mata tunas ni untuk kita kacukkan dengan varieti-varieti lain lah yang ada. Itu tujuannya. Kalau nampak pokok di ladang 10 ni tanam dia rapat-rapat, sebab kita nak mau kepada mata pucuk baru lah. Pucuk baru. Selain tu saya cerita sikit lah berkaitan dengan mangga di ladang UPM. Untuk makluman, tanaman mangga di ladang UPM seluas 1.2 hektar. Hektar tau. Hektar ni lebih besar lah, di mana dia berada di Pusat Pertanian Putra. Kalau perasan dia utamanya di sebelah pintu masuk UPM dekat dengan Fakulti Komputer. Itu satu. Yang kedua kita ada di ladang Pucung. So situ dua tempat yang pengeluaran utama mangga kita. Kalau dekat sini berapa hektar? Sini tak besar, sini 0.5 ekar. Kecil je. Kita tak banyak, kita dalam 30 ke 40 pokok.
Memang jugalah ladang 10 ni ada dipanggil ladang tertua UPM. Ladang pertama dibuka ialah ladang 10. So pokok tu daripada awal memang dah ada. Oh, memang dah ada? Dah ada betul. Maksudnya bukan orang tanam tak? Dia bukan orang yang tanam tapi orang yang dulu lah. Oh, yang dulu dah lama-lama. Ladang, Okay, faham. dia start daripada dipanggil Kolej Pertanian. Sebelum nama UPM lagi kan. Sebelum nama universiti tu, Kolej Pertanian lagi, tu dah ada pokok dia. So lamalah. Cuma daripada peringkat kita sentiasa buat pemangkasan lah. Mana tinggi kita potong, tinggi potong. Mangga ni dia tak sensitif. Dia boleh tanam pelbagai jenis tanah lah. Tetapi dia tidak boleh tanah dia terlalu lembap, berair. Tanah terlalu berair, tanah terlalu berpasir, itu tidak boleh. Sebab dia nanti mempengaruhi akar pokok mangga tu lah. Sebab pokok mangga ni dia kena kawasan yang kering. Bila ada lembap tu basah, dia akan memberi efek kepada akar jadi busuk, mati. Dan juga kalau akar berpasir pun tak boleh juga sebab nanti dia akan tumbang sebagainya. So dua elemen utama ni, yang utama tanah berpasir dan juga tanah berair tak boleh. Yang lain semua tak ada masalah. Kalau banjir ada efek tu? Banjir, dia tengok banjir berapa lama. Kalau banjir lebih daripada seminggu, dia akan memberi kesan kepada pokok lah. Kalau setakat 1-2 hari tu tak ada masalah, jam tak ada masalah. Macam mana cara penjagaan pokok ni? Payah. Macam banyak ke step-step dia kena jaga sampai boleh jadi besar ni? Okey, pokok mangga ni dia itulah yang saya beritahu ada pokok saka. Pokok ni dia perlu ada penjagaan yang rapi supaya kita nak dapatkan buah yang banyak. Yang pertama dari segi pemangkasan pokok. Dia ada cara pemangkasan pokok tau. Dia tak boleh kita potong gitu dia. Dia cara potong dia tengok satu dahan mesti ada 3 cabang saja. Dia ada cara dia supaya dia buah dia lebih lebat lah. Maknanya pemangkasan ni bila ada pokok pelam di tengah-tengah batang utama tu tak ada dahan lah, tak ada daun-daun. Dia kena ada di hujung sahaja. Tengah tu mesti clear. Penembungaan akan berada di hujung-hujung daun sebenarnya pelam. So kita perlukan shape yang besar supaya pengeluaran bunga yang banyak lah. Kedua pembajaan. Pembajaan pun itu antara elemen yang utama lah. Kalau tak ada pembajaan, buah tak ada dan juga buah tak besar lah. Pembajaan ni kita kena buat setahun sekurang-kurangnya 2 kali. Dia maknanya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali maknanya setahun 2 kali lah. Pemberi bajaan baja, contoh kita kasih 6 bulan, bukan waktu tu dia akan ambil tau. Dia efek dia 6 bulan selepas tu. Contoh kita beri baja pada bulan 6. Dia efek dia nanti bulan 12 nanti pembajaan tu. Wah. Dia bukan serap waktu tu ambil. Dia lain, pokok besar dia lain. Lagi satu, bila pembajaan jangan kasih semasa tengah berbunga. Bila kita nampak pokok tu dah berbunga, kita jangan kasih baja. Sebab dia panas, dia akan gugur daun. So nak kasih baja selepas dah habis buah, kita kasih baja. Sebab sekarang ni kita tengok faktor cuaca pun tak menentu. So saya selalu kat sini saya praktikan kalau dah habis musim buah, waktu tu lah kita membaja. Musim buah biasa bila? Itu bila faktor sekarang tak menentu tau. Macam dulu kita boleh target setahun 3 kali. Bila keadaan sekarang kita tak tahu tau. Sebab kita nak tahu dia musim bunga tu waktu musim panas. Lalu bulan 2 kan. 2 panas, waktu tu semua pokok akan berbunga. Sebab apa dia berbunga? Pokok tu stres. Pokok senang dia. Kalau kita streskan dia akan keluarkan bunga. Tapi bila dah keluarkan bunga, kita kena kasih air pula. Dia macam tu lah. Bila dah bunga, kita kena kasihkan air supaya bunga tu lekat. Kalau kita panas, dia dah berbunga tapi kita tak kasih air, di bunga tu akan gugur. So kalau baja tu baja apa? Okey. Kat UPM kita kasih 2 baja. Baja yang pertama kita panggil baja sebatian lah. Baja sebatian ni baja chemical. NPK panggil NPK biru. Di mana untuk buah-buahan lah. Dia ada nisbah dia. Yang kedua kita akan kasih baja organik. Chemical dengan organik. Macam chemical ni more kepada kita nak pengeluaran hasil buah-buahan dan juga penembungan dia tu lah.
Kalau macam organik ni kita nak bantu je dari segi pertumbuhan dia, dari segi pengeluaran daun. Kita nak sokongan akar tu lebih kuat. Bergantung pada jenis sebenarnya. Variety dia kan, panggil variety lah, spesies dia. Dia jenis kalau perasan macam harum manis. Yang tu paling famous lah mangga tu dekat mana? Perlis. Dia memang penjagaan dia rumit, baja dia dan juga tanah dia lah. Kat UPM harum manis tak jadi. Dia memang dekat Perlis je yang tu je. Sebab apa? Dia harum manis ni dia perlu kawasan yang kering sepanjang masa. Dia tak boleh hujan. Tak boleh hujan. Itu Perlis je tu dia ke arah dah ke panggil iklim yang berbeza sikit lah. Dia ke Thailand tu. Kalau perasan Thailand dia banyak pengeluaran buah-buahan yang besar. Dia lain sikit lah. So iklim Perlis tu dia dah jauh sikit berbanding yang kita kawasan lembap. Selalunya kita kan selalu nampak dekat TV ataupun ladang-ladang, orang ni selalu dia balut mangga. Apa tujuan buat macam ni sebenarnya? Tujuan dia yang pertama paling penting adalah elak daripada serangga dan juga perosak dan juga penyakit. Sebab yang mangga ni dia terdedah kepada serangan tu lah. Sebab dia punya buah mangga ni dia punya tekstur dia tu lembut, kulit dia tak tebal. So kebanyakan serangga akan menyerang buah tu. Antara perosak utama pelam adalah lalat buah. Lalat buah dia akan serang waktu buah tu berputik awal. Dia berputik, dia start bertelur. Bila dah besar, buah tu masak, waktu itulah ulat pengorek tu dia akan makan. Lalat buah, perosak ni banyak. Kita ada lalat buah, ulat pengorek batang. Ulat pengorek, dia ada pengorek batang, ulat pengorek buah, dan juga kumbang. Kumbang, pengorek batang itu antara utamalah serangan kepada tanaman mangga. Selain tu buah dibalut, kita nak mengelakkan dari segi penyakit kulat. Keperasan tak kalau kita beli mangga ada hitam-hitam? Itu serangan utamalah kulat. Dia akan memberi kesan kepada yang pertama buah tu tak cantik bila kita nak pasarkan keluar. Yang kedua dia akan memberi kesan kepada pembesaran buah tu sendiri. Kulat lah. Selain tu, apa lagi usaha yang selalunya kebun akan lakukan untuk atasi isu-isu macam serangga perosak? Okey. Dia ada poin-poin lah. Kalau kita balut buah ni, yang pertama dari segi penjimatan. Penjimatan dari segi pembelian racun sebenarnya. Sebab buah ni balut ni senang dia, jimat kos dia. Tetapi bayangkan kalau buah tu banyak. Sanggup tak orang tu nak balut buah? Itu pun satu pokok. Kalau dia ada dalam 100 pokok ke 50, dia dah 10 pokok tak mampu tak dia nak buat. Itu antara faktor kekurangan dia lah. Tapi kita ada alternatif yang kedua iaitu penggunaan racun. Racun ni kita tengok kepada perosak sebenarnya. Kalau contoh kita tengok ladang tu dikesan kepada lalat buah, kita guna racun cypermethrin, malathion yang kita boleh gunakan lah. Itu antara jenis racun. Lepas tu kalau kulat dia ada racun kulat dia. Itu antara dua jenis racun yang berbeza yang kita akan gunakan. Tapi itu kalau kawasan kecil boleh. Bila kawasan besar kos sebenarnya. Bayangkan kalau racun cypermethrin 20 ml harga dia RM65. Berapa banyak kita nak guna? Itu kos dia lah. Tu kebanyakan pengusaha di luar dia sanggup membalut lah, dia upah orang awam untuk buat benda tu lah. Lagi yang saya nampak adalah harum manis lah. Cik Hafiz, kalau yang dekat yang time balut-balut tu kan, kan biasa kan ada orang guna plastik, ada orang guna kertas kan. Kalau pokok mangga dia sama dia, terpulang kepada pengusaha tu nak buat macam mana. tak ada beza pula. Kalau kertas dia kena kertas yang tahan lah daripada hujan semua. Kalau perasan guna surat khabar kan, kalau surat khabar tak tahan. Bila hujan ni habis je punya tu. Tapi kebanyakan orang akan guna plastik lah. Plastik yang ringan tau, dia plastik ada jenis dia. Ada plastik yang berat. Plastik berat tak sesuai. Sebab bila angin, dia akan efek kepada buah tu akan gugur lah. Angin tebang-tebang sekali dengan dia punya buah. Sebab buah bila berputik, dia sensitif tau, dia tak kuat. Untuk
ladang 10 ni kita tak fokus pada pengeluaran. Kita keluar kepada mata tunasan anak pokok sebenarnya. Tapi secara basicnya di UPM ni pengeluaran dia bergantung pada musim, keadaan musim lah. Dia kalau dia panggil ada musim lebat dengan musim biasa. Itu kalau petani dia guna istilah tu. Musim lebat ni dia bergantung kepada keadaan cuaca. Contoh bulan 2 ke bulan 3 adalah musim yang panas. Waktu tu pengeluaran tinggi. Pengeluaran tinggi. Lepas tu ada lagi satu musim dia panas kejap je. Kadang 2-3 minggu dia dah panas. Lepas itu keluarkan bunga tapi pengeluaran ni kurang. Dari segi penentuan jumlah hasil tu dia tak konsisten lah macam durian. Durian kita boleh nampak konsisten dia sebab dia bergantung pada harga dia kan. Kalau mangga ni tak. Sebab mangga ni dia buah bermusim macam durian tapi dalam setahun dia boleh 3 kali ke 4 kali lah. Itu yang kita boleh tengok lah. Dari segi harga pula bergantung pada jenis jenis variety dia lah. Saya selalu ambil contoh kepada harum manis. Harum manis kalau musim dia sekilo RM28. Sekilo Bayangkan nak dapatkan sekilo tu berapa buah? 2 ke 3 buah dia. RM28. Kalau ada sampai bukan musim dia, contoh bukan musim panas lah, terlalu panjang tu, musim biasa pendek tu, kalau ada dia boleh capai harga RM45 sekilo. UPM ni kita ada standard harga lah. Kita di bawah kawalan jawatan kuasa kawalan harga. Itu kan harga di UPM ni dia lebih murah daripada harga pasaran. Kalau betul, kalau kita nak jual harga lebih tinggi, kita kena masuk dalam mesyuarat. Itu yang leceh sikit. Tu kebanyakan orang luar dia suka beli produk di UPM sebab murah. Untuk mangga ni peringkat adalah masalah utama adalah peringkat awalan penanaman. Peringkat mula tanam tu dia adalah yang mencabar sikit lah dari segi kita nak menjaga air dia, pembajaan, rumpai, sekeliling dia kena kuasa dia bersih. Satu segi nak meracun dan sebagainya lah. Bila kalau dah masuk tahun yang ketiga, keempat, kita maintain biasa dia. Sebulan sekali kita maintain lah. Kalau pemangkasan ni kita akan buat setahun sekali sahaja. Itu sahaja. Dia sebenarnya bila dah peringkat 3 tahun ke atas sudah senang dah. Macam durian lah. Durian kalau tahun ketiga, keempat tu dia dah mudah. Awal ni sebab dia pokok ni sensitif, anak pokok kan. Kadang dia mati. Dia ada tak dapat air, faktor air lah selalunya. Itu yang punca utama. Bagi saya itulah awal dia punya masalah utama. Okey, kalau di peringkat 3 tahun ke atas saja ada masalah juga. Dari segi pemangkasan lah, siapa yang nak buat? Itu je lah. Yang lain-lain tak ada masalah. Untuk di Fakulti Pertanian sebenarnya kita mau kepada kita sebenarnya ada collaborate dengan MARDI Jabatan Pertanian. Kita nak menghasilkan variety klon yang baru sebenarnya. Itu tujuan Fakulti Pertanian sebab kita ada pakar-pakar pensyarah kan. Dari segi production itu pergi 2 bidang saya, itu mau kepada pihak Pusat Pertanian Putra. So daripada saya mengharapkan selepas ni banyak variety atau klon mangga yang dikeluarkan yang dapat resisten, ketahanan dari segi penyakit dan juga perosak. Itu yang paling utama lah. Sebab kita tak nak jadikan contoh macam industri koko. Dulu kita Malaysia kita ada pengeluaran koko terbesar. Bila kena serangan pengorek batang, dia melumpuhkan industri koko di Malaysia. So kita nak elakkan. So kita perlukan ada variety yang baru untuk resisten kepada pelbagai jenis penyakit. Itu yang utama lah. Selain tu of course yang paling utama, bila kita resisten pada penyakit dan perosak, kita nak pastikan klon yang baru tu adalah pengeluaran yang banyak lah, pengeluaran buah yang banyak. Sebab dia boleh membantu dari segi petani dan juga pengusaha tanaman mangga dapat penyediaan income yang lebih banyak kat situ. Jadi kita dah berada di penghujungnya. Terima kasih kepada Encik Hafiz kerana sudi
meluangkan masa bersama kami untuk interview pasal ladang beliau untuk pokok mangga. Okey, terima kasih.